So dia nampak ada Fikri kat situ yang sedang bertenggek dekat dalam gym tu. Okey. Hi guys, welcome back to Makcik Production. Alright. Macam itu dah. Boom. Kuasa. So, Kuasa makcik. macam ni. Kalau korang dengar ada bunyi, Bunyi kerusi bergerak. abaikan saja. Gangguan, semua gangguan. Semua adalah cobaan. Okay. Macam menjadi janji pula. So, kali ni Kak Ia pula bercerita. Kak Ia nak sharekan satu cerita daripada subscriber Makcik Production. Oh, nice. Okay. Thank you to Ayah Iman. Okay, kepada Ayah Iman, Makcik Production nak ucapkan terima kasih sebab sudi sharekan cerita yang menarik dan pengalaman yang menarik. Menarik ke kalau cerita seram? Astaghfirullahaladzim. Pengalaman ni kepada Makcik Production. Okay. So, kalau korang nak tahu cerita tentang apa, nak tahu? Nak. So stay tuned. Let's go. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okay, so Kak Ia pun tak tahu sebenarnya cerita pasal apa. Ni kita baru nak baca sama-sama, okay? So, cerita dia, Assalamualaikum Makcik Production. Waalaikumsalam. So, nama saya Ayah. Oh, Ayah. Hai, Ayah. So, saya nak... Assalamualaikum. Okay. Saya nak kongsikan pengalaman abang saya yang terkena sihir. Okay, sabar dia. Abang dia. Nama abang saya itu bukan nama sebenar, Haikal. Kejadian ni terjadi waktu dia tingkatan 4 bersekolah di MRSM. Awal kata 4 baru. Kita kata 4 di MRSM. So kita tak boleh bagi tahu lah MRSM mana. So dia sangat terkenal sebenarnya dekat sekolah dia. Ramai Famous. pelajar dan cikgu suka dekat dia sebab dia handsome dan budak sukan. Faham? Macam ada relate. Okay. So perempuan pula nak jadi girlfriend dia. Okay, logik. Haikal ni ada seorang kawan yang pertama dia jumpa dekat sekolah tu. Masa dia masuk MRSM tu kan, ada first kawan dia jumpa. Nama dia Fikri, bukan nama sebenar. Haikal ni selalu tahu keluar mana-mana selalu pergi dengan Fikri ni. Sama ada nak keluar pergi luar sekolah ke, dalam sekolah ke, mesti akan pergi dengan Fikri ni lah. So okay, pada satu hari tu Haikal kenal dengan seorang perempuan dari classmate dia sendiri. So pada masa tu Fikri ni ada mempunyai perasaan lah, suka dekat Haikal. Fikri suka dekat Haikal. Kau rasa? Dalam kurungan dia tulis ni gay. Mak songsang lah ni. Maksudnya kan abang dia Haikal kan. Haikal kan jumpa kawan dia first time yang Fitri ni. So Fitri tu suka dekat abang dia ni. Dia suka kat Haikal. Dia bukan suka kat perempuan tu. Betul. Masa tu dia memang buat baik lah dekat Haikal ni. Tapi dia buat baik tu sebenarnya bermaksud. Tapi dia cover lagi lah perasaan dia tu. So lepas dia tengok perempuan tu dengan Haikal, Fikri ni terus rasa geram. Dia dan protes dengan Haikal. Dia rasa macam jealous lah. Macam kau rapat dengan, padahal bukan girlfriend dia. Kan. Itu dia kawan dia lelaki dengan lelaki kan. So Fikri terus rasa geram dengan protes dengan Haikal tu. Dia rasa macam dia nakkan perhatian si Haikal. Tapi kenapa Haikal lebih bagi perhatian dekat perempuan tu, perempuan classmate dia tu. Tapi Haikal ni dia ignore je. Haikal yang abang ayah ni, Haikal ni dia ignore je dan memilih perempuan tu. Sebenarnya Haikal ni dia dah perasan dah yang dengan sikap si Fikri ni, tapi dia ignore je. Satu hari Fikri seminggu tidak hadir kat sekolah dengan alasan ada urusan keluarga. Dia kata urusan keluarga. Lepas je Fikri ni balik, terus dia jumpa Haikal sebab dia nak bagi satu gelang khas dekat Haikal ni sebagai hadiah hari jadi. Kebetulan lusa lepas adalah hari jadi Haikal.
So Haikal ni dia tak adalah nak syak apa-apa pelik kan, sebab kebetulan memang lusa tu birthday dia. So dapatlah hadiah daripada Fikri ni. So dia pun ambil, lepas tu terus pakai gelang tu. Cuma bila dia nak pakai, Fikri kata gelang ni khas untuk kat kaki je, bukan dekat tangan. Oh, gelang kaki? Ya, dia kata bukan kat tangan. So malam tu Haikal ni tiba-tiba dia dah pakai dah kat kaki kan. Malam tu tiba-tiba Haikal ni dia rasa badan dia lain macam tau. Macam start sakit-sakit lengar, terutama dekat kaki, dekat tempat dia pakai gelang tu. Keesokan harinya bila Haikal jumpa je perempuan tu, dia terus rasa macam nak marah-marah tau, nak tengking perempuan tu. Dia macam tak boleh lah tengok muka perempuan tu langsung. Mesti dia nak rasa marah yang tanpa sebab. So perempuan tu pun pelik tau, macam dia tak ada buat apa-apa pun, kenapa tiba-tiba si Haikal ni nak mengamuk-ngamuk pula dengan dia semua kan. Rehat, Haikal tak nak rehat tau dengan perempuan tu, tapi dia nak rehat dengan Fikri. Tapi tak macam kebiasaannya Haikal dia akan memilih untuk rehat dengan perempuan tu lah, sebab dia baru kenal kan perempuan tu semua. Tapi kali ni tidak, dia tolak nak rehat dengan perempuan tu, dia lebih memilih Fikri. Perempuan tu pun dia cuba, dia kan dah pelik dengan sikap Fikri ni, dengan sikap Haikal ni yang tiba-tiba nak marah-marah, lepas tu lepas tu tak nak rehat dengan dia. So perempuan ni pun bagilah masa dekat Haikal untuk tenangkan diri dia. Waktu yang perubahan pada Haikal ni dia terjadi apabila Haikal ni ada wakil sekolah dalam pertandingan sukan. So memang banyaklah training yang kena hadir kan, dan dia tak dapat nak masuk kelas. Okay, so masa rehat perempuan ni pergilah kat padang dekat tempat Haikal ni training lah. So dia pelik, kenapa ada Fikri kat situ? Bukan kelas Fikri ni belum rehat lagi ke? Sebab kalau korang tahu kan kat kelas diorang ni, macam perempuan ni kan classmate dengan Haikal kan. So kelas diorang ni rehat dulu. So kelas saya belum rehat dulu. Supposed to be kelas Fikri ni diorang tak rehat lagi. Tapi dia pelik, kenapa Fikri berada kat padang tu sekali dengan Haikal? Ya. Faham? So perempuan tu rasa pelik lah. Kemudian dia tengok ada sesuatu gelang yang pelik dekat kaki Haikal tu. Sebab sebelum ni Haikal tak pernah pakai gelang tu. So dia rasa lah, macam kita perempuan, kalau kita suka seseorang, mesti kita akan boleh perasan kan, ada something yang baru ke apa dekat badan orang tu. So malam tu perempuan tu demam panas tau. Ya, lepas tengok gelang tu. So malam tu dia tak pergi prep. So tiba-tiba dia nak pergi tandas malam tu. Dia nampak sesuatu yang aneh semasa nak pergi toilet tu. Dekat depan bangunan asrama tu ada gym yang campur lelaki dan perempuan. So dia nampak ada Fikri kat situ yang sedang bertenggek dekat dalam gym tu. Okay. So dia fikir positif lagi masa tu. Maybe Fikri tengah workout kot tengah malam ni. Tapi bila dia fikir balik, gym tu buka waktu weekend, bukan time sekolah. Dia pun terdiam. So dia patah balik dekat dorm dia tak jadilah nak pergi toilet. So esok tu dia tanya Fikri kat kelas tentang apa yang dia nampak dekat padang dengan gym. Kat padang kan dia nampak Fikri kata kan, lepas tu kat gym pun dia nampak Fikri. So dia tanyalah si Fikri ni. Ya. So masa tu Fikri palaukan perempuan tu. Dia palaukan dia. Perempuan tu tanya dia palaukan dia, sebab sebenarnya dia dah tahulah kan. So lepas habis waktu sesi persekolahan, perempuan tu tertidur di dalam kelas. Dan dia sempat mimpi tau. Perempuan tu sempat mimpi ada satu lembaga hitam yang datang untuk cekik dia. So dalam mimpi tu dia jerit kuat tau, sampai meraung nangis. Tapi sebenarnya dia kena rasuk sampai tertidur. Masa tu dia kan dia tidur kat dalam kelas, dia tidur kan? Kelas. Dalam tu dia sempat mimpi. So sebenarnya dia dirasuk sampai dia tertidur balik ke? Tak, dia punya dalam tu dia sebenarnya kan sebenarnya dia jerit sampai nak nangis, minta tolong, rasa dia takut. Tapi sebenarnya dia kena rasuk sampai menangis, sampai tertidur. Sampai tidur. Dan aku rasa dia menjerit-jerit, sebenarnya badan dia dah telah di take over. Sebab tu dia rasa dia menjerit. Saya bukan, tapi dia tak dengar pun. Dia tak boleh kontrol punya badan. Dia lah yang tengah. Dia memang betul lah dalam mimpi dia yang dia tengah meminta tolong sebenarnya kan. Apabila dia sedar, dia perasan dia dah ada dekat rumah perawat. Dan dekat situlah dia orang cerita apa yang berlaku. Sebenarnya dia jerit dalam tidur, bukan dekat luar. Orang tak dengar pun dia jerit. So ada orang-orang yang dekat kawan dekat situ, dia orang gerakkan lah sebab tak bangun kan. Tengok tidur kan. So perempuan tu tak bangun, dah kena gerak pun tak bangun. Dan perempuan tu start meracau dalam keadaan tidur. Aku rasa dalam dia mata terlelap, lepas tu dia meracau-racau kan. So dalam mimpi tu sebenarnya dia rasa takut dengan lembaga yang ada dalam mimpi dia. So dia tengok kat rumah perawat tu ada Haikal dengan Fikri yang berada di dalam satu bilik dengan perawat lain. So dia tanyalah,
kenapa ada Haikal dengan Fikri kat situ. So lepas perempuan tu tanya kan dekat kawan-kawan dia kat situ kan. So diorang macam tak terus cerita lagi lah, sebab diorang nak tunggu benda ni selesai dulu and bagi dia rehat. Lepas dah selesai apa semua apa yang berlaku, so diorang pun ceritalah apa sebenarnya yang berlaku. So masa perempuan tu kena rasuk, dalam masa yang sama Haikal tiba-tiba pengsan, macam kena sawan tau, time training. So diorang berdua pun dibawa pergi berubat. Tapi sebelum pergi, diorang ada call perawat tu. Tiba-tiba perawat tu cakap bawa 3 orang, bukan 2 orang. Yang sebenarnya masa tu diorang pun hairan lah, sebab asal kena bawa 3 orang, siapa lagi seorang tu? Sebab yang tengah sakit sekarang ni Haikal dengan perempuan tu. So diorang pun pelik, siapa lagi seorang kena bawa kan. So perawat tu cakap orang yang dia suruh bawa tu orang yang paling dekat dengan Haikal, maksudnya sahabat dia. So masa tu diorang fikir hanya Fikri je orang yang paling dekat dengan Haikal. Masa tu so diorang macam mana nak bawa Fikri ni kan. So diorang trik lah nak bawa Fikri ni. Diorang cakap diorang ajak pergi keluar jalan-jalan. So Fikri tak fikir yang mencurigakan lah. So Fikri pun setuju, tapi kereta diorang asing lah, supaya Fikri tak tahulah kan. So masa dalam perjalanan, Haikal dengan perempuan tu tak sedarkan diri. So bila dah sampai ke rumah perawat tu suruh bawa perempuan tu kat ruang tamu, dan Haikal dengan Fikri kat dalam bilik. So Fikri masa tu dia marah tau, dia tak nak keluar kereta. Sebab yelah tadi kau kata nak bawa jalan-jalan, tiba kat rumah ni pula kan. Tiba-tiba perawat tu datang dekat arah Fikri tu, baca ayat suci Quran, dan terus Fikri pingsan dekat dalam kereta. Oh, patutlah dia boleh masuk dalam bilik. So diorang pun bawa Fikri masuk dalam. So dia nak bagi tahu bila je 3 orang ni dah hadir dekat dalam rumah perawat tu, ustaz ni settlekan dulu yang perempuan ni dulu kat ruang tamu. So masa tu tiba-tiba perempuan tu dia kena rasuk tau, meracau. So alhamdulillah yang perempuan ni ustaz tu just boleh buangkan dia macam tu. Dia macam bagi kat dia macam kena tempias lah agaknya kan, sebab dia ternampak gelang yang dekat kaki Haikal tu. Yes. So lepas dah ustaz dah settlekan yang perempuan tu, ustaz tu nak pergilah ke Haikal dengan Fikri pula. Tapi yang dekat Haikal dengan Fikri ni pula, so perawat tu dia kena buang sebenarnya sihir yang dia hantar dekat Haikal daripada Fikri tu. So perawat tu dah buat macam-macam tapi tak jalan juga korang. So perawat tu pujuk Fikri untuk cabut gelang yang ada di kaki Haikal tu, tapi Fikri tak nak. Dia kata dia suka Haikal. Aku tak nak, aku suka Haikal. So masa tu perawat tu dia marah lah kan, macam Fikri bagi alasan macam tu kan. So perawat tu paksa Fikri untuk cabut. Lepas tu perawat tu geram. Perawat tu ambil tangan si Fikri ni, dia letak dekat gelang kat kaki si Haikal tu lah. Lepas tu dia baca ayat suci Quran, sampailah gelang gelang tu terputus. And then tangan Fikri tu jadi bengkak. Dan dia tak nak. Tak ustaz tu buat macam tu kan. Paksa lah. Berani tanggung. Lepas Haikal sedar, dia terkejut. Selama ni rupanya 24 jam dengan Fikri. Tidur pun tantah dia buat macam-macam lagi. Maksud dia masa Haikal tidur tantah Fikri ada buat apa-apa. Takut berlaku. Buat apa-apa yang dekat dia. Kau fikir tak apa aku Fikri? Itulah tu. Risaulah aku. Lelaki dengan lelaki. So Fikri pun minta maaf lah dekat Haikal atas perbuatan dia tu. So perawat tu kata yang Fikri ni hantar gelang penangkap kasih. Penangkap kasih dekat Haikal supaya dia hanya suka pada Fikri je. Supaya kiranya kalau macam tu gigi dekat luar sana, kita tak boleh salahkan juga dah. Sebab takutlah ada kes macam ni yang macam kan rupanya minyak calik ke minyak dagu, dia tak berlaku pada antara lelaki dengan perempuan dia. Dia boleh berlaku antara lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan jugalah. Perawat dia cakap kalau nak hilangkan bengkak dekat tangan Fikri tu, Haikal kena cium sebanyak 3 kali sambil baca surah Al-Jin. Sambil dia baca surah Al-Jin tu, dia kena cium 3 kali. Cium apa? Tangan tu lah bagi bengkak. Cium kat tangan tu lah. So Haikal pun buat sebab kesian lah dekat kawan dia Fikri. Lepas Haikal buat, tiba-tiba tangan Fikri tu elok baik. Alhamdulillah. Lepas dia semua settle, Fikri minta maaf lah kat perempuan tu dan Haikal. Dan dia bagi tahu dekat Haikal, dia hanya anggap Haikal sebagai kawan saja, tak lebih dari tu. Kira ni dia dah bermaafan lah. So dia
dah menyesal atas perbuatan dia tu. So dia kata itu saja pengalaman yang saya nak kongsikan. Okay, so agak menarik cerita ni sebab bagi Kak Yah ini satu pengetahuan juga untuk kita semua yang sebenarnya ada juga sihir penangkap kasih yang kita ingat selama ni boleh lelaki buat kat perempuan bagi orang suka, atau perempuan buat kat lelaki bagi ni. Rupanya ada juga yang macam perempuan dengan perempuan, lelaki yang lelaki asalkan untuk bagi orang tu suka kat kita, iaitu penangkap kasih. Agak seram sebenarnya. So Kak Ica ada nak tambah tak? Yang paling aku shock, terkejut sikit sebab baru form 4 dan berada di MRSM itu paling what? Kau dah pandai main-main sihir dengan bomo. Mana kau dapat sihir ni? Itu mana? persoalan aku. Macam mana kau boleh terfikir untuk, kan, baru form 4 kau boleh terfikir nak pergi jumpa bomo untuk ni. Kau dah berada di MRSM, patutnya kau fokus, kau belajar yang orang lain nak berebut tapi kau dapat. Come on. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada depan fikir kita. Mak dengan ayah tu tapi susah ni nak masuk sekolah tu. Ni tak sibuk pula nak pergi sihir-sihir ni pula. Tapi bagi aku, untuk lelaki dengan lelaki ni zaman sekarang ni banyak je. Banyak nak memang dekat. Banyak juga cerita lah nak dekat asrama juga. Lagi-lagi sekarang ni macam dekat luar negara, LGBT tu diorang dah okey kan, diorang dah Diorang macam benda tu welcome dah kan benda tu. normal lah. Tapi dekat kita sebagai orang Islam, tolonglah jangan normalisasikan benda ni. Benda tu still haram. Ingat balik kalau apa yang jadi pada zaman-zaman Nabi dulu disebabkan benda ni, dia tak possible benda tu akan berulang lagi. So tolong kalau ada rasa perasaan macam tu, cuba ikhtiar macam mana untuk buang perasaan macam tu. Cuba kita kena orang kata apa, kena ikhtiar lah sikit, kena kerja keras sikit. Dan jangan menganiaya orang lain. Kau suka orang tu tak suka kau, pasal kau aniaya dia dengan menghantar benda-benda macam tu. Kau tahu tak, perasaan tak boleh dipaksa. Lagi-lagi macam ni, orang tu dah macam Haikal, aku kesan. Sebab kalau kita pun kita dapat, contohlah aku kawan kat Sarah, sangat Sarah kan, tiba kita ingat kan macam Sarah ikhlas lah kawan kita kan, kita pun mesti tak terdetik untuk macam Sarah suka kat aku, Sarah kau suka aku tak? Tak. Kan tiba-tiba lepas tu kau nak hantar benda-benda ni kat aku kan. Korang kena ingat tau, bila korang bermain atau berkawan, bersahabat dengan syaitan, jin semua ni, pokok pangkalnya ending dia tak pernah ada happy ending, tak pernah. And then kita jangan percaya dengan janji-janji daripada syaitan ni. Jangan dia orang semua munafik. Faham? So jangan pernah sesekali terdetik, terlintas nak main dengan sihir-sihir apa semua ni. Faham? Okay, cukup Kak Yah rasa itu saja pada hari ni. Thank you juga kepada Ayah. Mungkin Kak Yah, kita orang tak sempat nak reply bagi email, tapi kat sini Kak Yah nak tekankan terima kasih banyak. Okay, so itu saja untuk cerita kita kali ini. Dan Sarah, tiba blank je teringat cerita tadi. Okay, so korang kalau ada apa-apa korang nak komen, korang boleh komen down below. Kalau korang rasa macam rare-nya cerita ni, rare kan, komen kat bawah. Kalau korang pun ada pernah rasa benda yang sama ke, pernah mengalami atau pernah cousin-cousin saudara mara ataupun orang kata kenal-kenal terdekat, korang rasa macam nak share, macam betul, macam sama, macam lebih kurang aku, rajin-rajin komen je dekat bawah ni, biar kita semua boleh baca dan ambil pengajaran dan iktibar daripada cerita-cerita macam ni lah kan. And jangan lupa share, like and comment video kita orang. Jangan lupa subscribe. Dan kalau korang rasa macam sama je dekat asrama aku, dekat MRSM, dekat asrama penuh, tapi kali ni sihir lain pula. So boleh saja hantar email. Tak. Kalau rasa malunya nak bagi tahu ataupun panjangnya story you all, boleh saja email dekat macamproduction@gmail.com. Cuk, macam biasa, jangan skip iklan. Alright, itu saja. Stay tuned. Bye. See you in the next video. Bye.